Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladzina astafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 27 Suratul Hijr. Ayat 27 Suratul Hijr. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sadaqallahul azim. Artinya, dan jin itu kami jadikan dia lebih awal sebelum kami jadikan baginda Adam alaihi salam. Dan jin itu juga kami jadikan dia daripada api yang tak kelihatan nyalaannya, akan tetapi api yang amat panas, habanya, bahangnya, anginnya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 27 Suratul Hijr, Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan kepada kita umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua perkara. Yang pertama, al-hal, hal ehwal jin. Dan yang kedua, al-ma'al, dapatan perolehan jin. Apakah hal ehwal jin? Hal ehwal jin itu dijadikan lebih awal daripada baginda Adam alaihi salam. Ini berarti jin lebih awal menjalani hidup di muka bumi. Jin lebih awal dilantik sebagai khalifah di muka bumi. Jin lebih awal menanggung kewajipan hukum syarak. Khitabullahu ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Pun begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala lucutkan jawatan jin, pecat jawatan jin sebagai khalifah di muka bumi. Dan bukan Datuk Seri yang ambil alih, bukan Tan Sri yang mengambil alih. Manusia mengambil alih tempat
jin sebagai khalifah di muka bumi. Lalu Allah turunkan baginda Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar, bapa kepada segala manusia. Memulakan penghidupan manusia di muka bumi. Untuk apa? Ya, menanggung kewajipan hukum dan khalifah di muka bumi, mengurus, mentadbir bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Maka wujudlah persaingan antara jin dan manusia. Oleh itu, jin dan manusia disebut sebagai as-siqalain, dua makhluk Allah yang menanggung keberatan hukum syarak dan akan menerima pendakwaan nanti di mahsyar sana. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, tak dapat tidak, jin sememangnya tak berpuas hati. Kenapa? Jawatan khalifah di muka bumi ini dilucutkan daripadanya, dipecat dan diberikan kepada manusia. Maka wujud persaingan, begitu ramai, malah majoriti jin menjadi kafir dan berpaling tadah sebagai bala tentera iblis. Sememangnya jin-jin yang kafir menjadi bala tentera iblis tak berdiam diri, akan sentiasa memerangi umat manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, saya tahu tuan-tuan tertanya-tanya, kata nak cerita wabak, apa pula tiba-tiba cerita jin? Sabar, bertenang. Ya, baik. Ayat 27 Suratul Hijr, Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita dua perkara, hal ehwal jin, dan yang kedua al-ma'al, dapatan perolehan jin. Setelah kita memahami hal ehwal jin dan jin itu bersaing dengan manusia, apatah lagi kedua-duanya akan menerima pendakwaan Allah nanti di mahsyar sana sebagai as-siqalain, dua makhluk Allah yang menanggung kewajipan hukum syarak. Maka terlebih dahulu saya kemukakan penjelasan dua tokoh ulama yang tersohor lagi masyhur, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah, 500 tahun yang lalu. Kedua-dua tokoh ulama yang masyhur ini bersama-sama menulis kitab tafsir dinamakan Al-Jalalain, memberi makna yang semungkinnya, makna yang begitu menghampiri makna yang tepat pada setiap kalimah-kalimah dalam Al-Quran. Tafsir Al-Jalalain, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli,
Al-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan apabila kita menjumpai kalimah syaitan, syayatin dalam Al-Quran, ianya merujuk kepada jin-jin kafir yang sesat dan menjadi bala tentera kepada iblis. Berbeza dengan kalimah jin yang kita jumpa dalam Al-Quran umum dan merujuk kepada jin Islam. Jadi kita faham apabila baca Al-Quran, jumpa kalimah syaitan, syayatin, merujuk kepada jin-jin kafir yang menjadi bala tentera iblis dan sememangnya sentiasa memerangi umat manusia untuk menyesatkan umat manusia. Baik, sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, manakala al-ma'al, dapatan perolehan jin, dapatan perolehan jin, asal kejadian jin itu daripada api. Api bukan sembarang api. Api yang tak kelihatan nyalaannya. Api yang tak ada tasyakul bentuknya. Api yang tak nyata tasawur rupanya. Api yang tak kelihatan alwan warnanya. Apa tu? Abang, tuan-tuan tanya abang elektrik, dia boleh jelaskan elektrik tu apa, arus elektrik tu apa. Nampak tak bang? Tak nampak. Abang berani pegang tak? Tak berani. Dah tua-tua pun tak berani. Mudaratnya arus elektrik ni, kalau beribu watt dia tu, peganglah kalau berani. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, wahal tak nampak. Saya tanya Profesor Dr. Wazir, pensyarah kanan UTM elektrik, dia beritahu saya dia telah berjaya mendapatkan doktor untuk orang yang ke-48. Dah 40 orang, 48 orang dapat doktor daripada Profesor Dr. Wazir. Saya tanya dengan dia, doktor, engkau profesor, engkau pernah nampak tak arus elektrik? Dia, alah, ustaz tanya benda yang ustaz dah tahu. Tak mungkin engkau profesor. Kau nampak gaji kau besar, gaji aku kecil, patutlah aku tak nampak. Tak nampaklah ustaz. Alah, jangan tanya bukan-bukan, saja nak jelaskan. Kalau aku cakap coronavirus tu dibesarkan 1000 kali pembesaran menggunakan mikroskop, nampak bentuknya seperti durian musangking yang digambarkan. Arus elektrik ni nampak tak kalau ambil guna mikroskop? Jangan tanyalah ustaz, memang tak nampak lah. Jadi aku tanya dengan dia, antara yang nampak dengan yang tak nampak, mana yang lebih mudarat? Wah, profesor terus jawab, yang tak nampak lebih mudarat daripada yang nampak. Alangkah yang nampak, api yang nampak nyalaannya, api yang nampak bentuk rupa warnanya pun berbahaya. Bagusnya orang Melayu, dia tak nak cakap banyak fitnah berdosa, maka orang Melayu cakap beberapa patah, jangan bermain api. Hebat orang Melayu, jangan bermain api. Yang nampak tu pun mudarat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada pengurusi sebuah surau yang penting, bukan surau ni. Surau ni lebih kurang kalau naik kereta dari sini 12 km je.
pengerusi surau tu kecewa dia. Dia tunjukkan pada saya apa nama video yang diambil oleh CCTV surau. 3 orang datang naik lori 1 tan Toyota tu warna merah. Lori 1 tan tu, ingatkan dibuat apa? Ingatkan nak sembahyang sunat duha 8.30 pagi. Semua orang pergi kerja. Dia bertiga datang bawa gas. Oh, dikeluarkan api warna biru tu, macam orang nak kimpal tu. Shhh. Dia potong grill store surau tu, habis dengan tungku-tungku pun dia ambilnya. Ini macam Kasim Baba. Tuan-tuan, lepas tu dia masuk masjid. Masjid tu punya bukan surau lah, tabung tu kan tebal tu, nipis. Apa barang tu nipis? Tabung tu tebal, yang nombor-nombor tu rupanya boleh belah dengan api ya. Saya belajar tak pandai tuan-tuan. Api yang nampak warna biru tu dibelang. 1 minit settle. 3 orang tu letak dekat troli, tolak saja ni. CCTV nampak. Macam kontraktor kelas F yang tak ada kerja tu. Habis dipunggah semua. Fras tau. 8.30, 9 dah. Sap-sap liau mak. Orang Siam kata man pen rai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dulu belajar dekat pondok petani. Kawan-kawan asyik cakap Siam, kokun, koket, kokenen. Apa benda kau cakap ni? Mu tak tahu ustaz. Dia cakap orang petani dia cakap macam Kelantan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak cerita api yang nampak nyalaan tu, ya Allah, besi dipotongnya. Apatah api yang tak nampak nyalaannya. Akan tetapi api itu Allah sebut dalam Al-Quran ayat 27 suratul Hijr, min naris samum, daripada api yang amat panas habanya, api yang amat panas bahannya, api yang amat panas anginnya, amat memudaratkan manusia. Maka ayat 27 suratul Hijr, 2 perkara yang Allah bentangkan untuk panduan dan maklumat hamba-hambanya, umat manusia, menjalani hidup di muka bumi, agar manusia tahu betapa mudaratnya syaitan kepada manusia, kerana ada dendam kesumat syaitan kepada manusia. Apatah lagi syaitan, jin-jin kafir itu amat memudaratkan, kerana asal kejadian api yang tak kelihatan nyalaan, akan tetapi amat memudaratkan kerana amat panas haba, bahang dan juga angin. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dah faham ayat 27 suratul Hijr sebagaimana dikupas oleh 2 tokoh ulama, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah, dikemukakan lagi oleh Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat pada tahun 606 Hijrah, dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, baik, barulah masuk tajuk.
Ya, tajuknya apa? Hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Al-Hakim, riwayat Imam At-Tabrani. Hadis ini ditulis mula oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah, dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kepada hadis Imam Al-Bukhari. Dan dia menuliskan dan membahaskan panjang lebar dalam kitabnya Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un. Wat-ta'un wakhzu a'daikum minal jin wa huwa lakum syahadatun." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binasanya umat aku ini disebabkan dua angkara. Angkara yang pertama terbunuh dalam medan peperangan, angkara yang kedua terkorban akibat wabak penyakit. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam perakukan begitu ramai umatnya yang terkorban, melayang nyawanya disebabkan dua angkara: berperang sesama sendiri, dan yang kedua diserang dengan wabak penyakit. Dan Rasulullah menyatakan lagi, wabak penyakit itu juga merupakan sengatan, tusukan dan tikaman, musuh kamu daripada jenis jin. Musuh kamu daripada jenis jin, tak lain tak bukan jin kafir, syaitan, syayatin. Musuh kamu daripada jenis jin menyerang kamu dengan sengatan syaitan, tusukan syaitan, tikaman syaitan. Sesiapa dari kalangan kamu yang terkorban, wahai orang-orang yang beriman, akibat wabak penyakit, dia mati syahid, yakni diangkatkan azab kubur, dan moga-moga nanti di mahsyar sana diisytiharkan syahid. Baik, sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, wabak penyakit merupakan campur tangan syaitan, syayatin. Ni yang nak cerita, tapi masa nak habis. Apabila Allah timpakan wabak penyakit di muka bumi, orang Jawa ngomong syaitan mayoran. Iso ngomong Jawa, tak apalah, bahasa tu tak ada kat SPM, membazir je. Sekarang semua nak ada kat SPM. Ada SPM boleh sah jawatan dengan kerajaan lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, apabila Allah timpakan wabak penyakit di muka bumi, syaitan, syayatin, jin-jin kafir bergembira, kerana inilah dia peluang untuk dia menyerang manusia dan membunuh seberapa ramai manusia yang boleh, supaya manusia itu mati dalam keadaan tak sempat beribadah, yang beriman mati tak sempat bertaubat, mati dalam kebinasaan, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala jua. Apabila Allah timpakan wabak,
ke muka bumi, sebagaimana kuliah yang lalu saya kemukakan kepada tuan-tuan hadis yang telah ditulis mula oleh Al-Syaikh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah. Ya. Inna hadzal waba fasadul hawa. Bahwasanya wabak penyakit ini mencemarkan udara. Apabila Allah turunkan wabak di muka bumi, udara di muka bumi ini tercemar. Apabila udara tercemar, kita tak ada pilihan. Kita hanya menghirup udara. Apabila kita menghirup udara, ya, yang kita termampu guna. Inilah dia pelitup mulut dan hidung. Inilah yang termampu untuk aku pakai dan termampu untuk aku miliki. Ada macam-macam dekat pasaran, gambar orang, gambar binatang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini ajalah yang termampu untuk kita memastikan udara yang kita sedut itu bebas daripada virus yang dimaksudkan. Yang jelas, wabak menyebabkan udara tercemar, dicemari oleh virus, coronavirus. Ya, mereka yang Allah pelihara kuat antibodinya, insya-Allah, ya, dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apabila kita menghirup udara yang tercemar, ianya akan melemahkan sistem tubuh badan kita, melemahkan organ, melemahkan tisu, melemahkan kelenjar dalam tubuh badan. Apabila lemah organ, kelenjar, tisu, syaitan berpeluang untuk memasuki tubuh manusia. Kerana protek manusia dah kurang, dah lemah. Syaitan memasuki ikut liang roma, kemudian bergerak ikut aliran darah. Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami. Bahwasanya syaitan itu bergerak dalam tubuh anak Adam ikut aliran darah. Ikut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa hikmahnya? Dengar sini. Baru nak masuk dia punya cerita dia. Apa dia? Akulah, nama aku Haji Hanafiah. Berusia 53 tahun. Hanya beberapa tahun sahaja lagi akan bersara. Kesian aku. Kalau tak ada siapa nak kesiankan. Diri sendiri je lah kesiankan. Ustaz Mufid, dia tak apa, dia gaji dia masih panjang lagi. Aku dah langgar dinding dah. Wahai Ustaz Mufid, dah langgar dinding dah. Tak apalah, tak kisahlah langgar dinding. Tetapi apabila aku jumpa doktor pakar, kawan baik, Dr. Sa'dun, nak jumpa lagi ni. Dr. Sa'dun cerita, Ustaz punya saluran darah. Kenapa Dun? Engkau gaji besar, jusasi, aku cakap. Doktor pakar. Saluran darah Ustaz ni dah berlumut. Berlumut? Aku cakap, ada alat ganti tak? Mana ada, dia kata. Itu kereta, motor ada alat ganti. Ganti sebab pelak ke apa. Ni tak ada, dia kata. Maknanya salur darah aku tu dah berlumut. Dah ada banyak mendakan. Enapan. In English language, you call what? Cholesterol. Difficult to talk. Kan? Jadi dia kata aliran darah Ustaz ni dah lemah. Dah lemah. Oh gitu. So itu tuan-tuan tengok kaki aku pun kalau aku duduk lama-lama nanti bengkak.
Dia darah tu tak boleh nak ngalir. Tak nak cerita hal orang lah, cerita hal aku. Nanti kau marah aku je. Jadi darah aku dah mengalir lemah. Wah. Dia kata, ustaz termenung. Aku termenung kalau darah dah mengalir lemah dekat saluran darah ni semua. Khawatir syaitan menyelinap masuk, dia bergerak ikut aliran darah, dia lepaskan haba yang amat panas. Are you understand? Understand lah. Jadi ya Allah, itu yang orang Melayu bagus. Orang Melayu ni dia cakap malang tak berbau. Kalau boleh dihidu senang tau, cepat-cepat pergi hospital. Jadi malang tak berbau, hanya mengharapkan peliharaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala jua, dengan bagaimana ikhtiar kita semampunya. Dia dah ikut aliran darah kita yang lemah, ada blok pula. Ya Allah. Dilepaskan. Min naris samum. Asal kejadian syaitan itu daripada api yang amat panas habanya. Dilepaskan haba panasnya, putus. Maestro. Tuan-tuan, dalam tempoh wabak ni banyak kes maestro. Banyak kes maestro. Ya. Setakat PKP ni, wabak ni dah 2 orang kawan baik sama-sama sekolah meninggal dunia. Allah rahmati, moga-moga rohnya. Kenapa? Ialah tuan-tuan fahamlah. Ni cerita dia nak dijelaskan baik. Begitu juga apabila darah kita ni alirannya lemah, pastinya apa yang disebut oleh Imam An-Nawawi, wafat pada tahun 676 Hijrah. Imam An-Nawawi menyatakan, kuliah yang lalu saya kemukakan, apabila wabak ni dia akan mendatangkan 3 angkara. Insibabud dami, tumpah darah. Intifahud dami, hembusan darah. Dan yang ketiga, hijanud dami, kelemahan darah. Darah kita tu lemah. Jadi apabila darah tu lemah, khawatir syaitan melepaskan bahang panasnya. Tuan-tuan fikirkan aja lah kan, kalau setakat api warna biru tu pun besi tebal boleh dipotong, mudah aja badan kita ni lah. Sebab itu kita sememangnya mengharapkan perlindungan, peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Darah tu dah mula lemah mengalir, beroperasi di usus perut kita. Syaitan lepaskan bahang yang panas, maka berlakulah apa yang disebut barasun. Baras, maka orang Melayu sebut barah usus. Mati tisu ke usus tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, begitu juga apabila darah tu dah mula mengalir lemah dekat tulang, tulang sendi dah mula lemah, hijanud dami, khawatir syaitan melepaskan bahang panasnya, barah tulang. Otak lagi sedih, barah otak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kawan baik saya seorang ustaz, baik berceramah. Mungkin tuan-tuan kenal tapi tak perlu sebut. Sama-sama di jabatan agama, menjadi qadi pada beberapa daerah. Ketika menyampaikan bantuan fakir miskin di Masjid Ulucuk,
Rupanya Masjid Ulucoh tu dalam daerah Kulai. Jadi dia kadi daerah Kulai sampaikan. Ketika dia sampaikan bantuan tu, jatuh pingsan. Jatuh pingsan. Apabila jatuh pingsan, moga ada seorang MA pencin, picit, dia boleh sedar. Alhamdulillah sedar. Terus pergi hospital. HSA check, yes, not alright because 1 2 3 4 5, yes, not alright because dia kata ada ni, dia kata barah dekat usus, maka kena pergi barah kat perut, kena pergi HSI. Pergi pakar pun check, yes, not alright because, yes, not alright because, tak, dia kata barah ni dah berpindah pula dekat otak, kena patah balik HSA. Pergi HSA, bahan gaduh. HSA kawan baik saya ada, sama-sama belajar dulu, Dr. Hishamuddin Salam, doktor pakar Hishamuddin Salam, baik sangat dengan saya. Ni dah 2-3 bulan tak jumpa aku, dia sibuk lokem lah. Aku ni ustaz biasa je, imam Masjid Rawatib, Masjid Kota Iskandar, jemaah Bangla pun dah kurang, kutipan tabung pun merosot tau. Allah, dahlah aku seorang je imam kat sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi nak cerita, Dr. Hishamuddin Salam kata, ustaz ini kena patah balik ke HSA. Apa pasal kau ni Syam? Tolonglah. Kawan baik ni, al-ustaz aku cakap ni, qadi daerah. Tak boleh. HSI jumpa Dr. Sa'dun. Dun, kau ni kawan baik aku, tahulah. Tak boleh, dia kata. Kuman tu dah pergi kepada otak, pergi HSA balik, gaduh. HSA suruh HSI, HSI suruh HSA. Persoalan ni macam mana barah tu boleh suka-suka pindah, bang? Pergi sana, dipindah sana, kerana HSA pakar dia untuk barah otak. Dia pergi kat perut. Kalau perut kena balik HSI, dia pakar barah perut. Dah aku cakap ginilah, jumpa aku je lah. Tuan-tuan, kawan baik kita, nak cerita apa, yelah, muda lagi, aku lagi tu, aku dah 53, dia baru 50. Alhamdulillah, dapat peliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak dinyatakan di sini, waspada dalam tempoh wabak ni. Berdasarkan sejarah, 633 Hijrah, di zaman Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Ketika tu Imam An-Nawawi rahmatullah alaih belasan tahun, tapi dah jadi seorang tokoh ulama yang masyhur. Belasan tahun aja. Wabak menimpa bumi Mesir, 30,000 terkorban. Maka Imam An-Nawawi menyatakan wabak yang berlaku di Mesir itu 2 tahun. 100 tahun kemudian, 733 Hijrah, seorang tokoh ulama di zaman itu, Asy-Syaikh Al-Imam Syihabuddin, menyatakan 30,000 manusia terkorban di bumi Mesir. Semua main 10,000. Dan menyatakan lagi tempoh wabak pun 2 tahun. Lama tuan-tuan. Haulain kamilain, 2 tahun. 100 tahun kemudian, 833 Hijrah, tokoh ulama yang saya sebut tadi, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga menyatakan 2 tahun. Adatnya tempoh wabak ni 2 tahun. Kiranya berlaku pada 1441, 1442, 1443 Hijrah nanti. 2 tahun.
Moga-moga 2 tahun lah, jangan lebih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, 633 Hijrah Imam An-Nawawi, 733 Hijrah Imam Syihabuddin, 833 Hijrah Imam Ibnu Hajar. Tiba-tiba maklumat tak dapat lagi lah. Kan saya belajar pun dengan Tuan Guru Haji Salih Penanti. Pernah menjadi tenaga pengajar di Darul Ulum Makkah. 1441 Hijrah. Wah, siapa imamnya? Imam Hanafiyah lah. Masjid Kota Iskandar. Nak imam siapa lagi? Jadi 2 tahun. Sekarang ni baru berlalu 8 bulan. Berbaki setahun 4 bulan. Semalam mati 6 orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, moga-moga mendapat peliharaan Allah. Nanti abang nyanyi lagu, mula-mula Allah peliharakan Sultan. Nyanyi lagi, Allah peliharakan aku, anak-anak aku, ni COVID-19 ni tak menentu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena ingatlah, kita pun kena doa. Apa kan kerana KP, Kementerian Kesihatan dah kata kita jaga kita. Wah, tu berat tuan-tuan. Maknanya tu berat tu. Maknanya dia suruh kita kali ni survival. Jangan semata-mata kita menyatakan, wah, klinik 1 Malaysia ada, klinik 2 Malaysia ada. Ramai yang boleh jaga kita. Tak, kita jaga kita lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah berlalu 8 bulan, berbaki setahun 4 bulan, kiranya 2 tahun. Malaysia antara yang terbaik, ya, bertindak. Kita awal-awal PKP dengan harapan kita tutup awal, buka awal. Tak boleh tuan-tuan, rupanya selepas 6 bulan try and error, buka sempadan, error terus. Itu dia nak difaham tu. Ialah memahami sejarah berulang. Ya, moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita. Yang jelas, kuliah yang lalu, ya, saya bentangkan kepada tuan-tuan surah Sad. Ya, Allah paparkan bagaimana baginda Ayub alaihi salam tabah, sabar, reda, tak putus-putus berzikrullah. Ya, menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukuplah 45 minit beraksi. Lebih-lebih nanti menyalahi JDT. JDT pun 45 minit. Jadilah sekadar untuk peringatan saya, peringatan tuan-tuan. Moga-moga dalam peliharaan Allah memperlihatkan kepada kita, wabak bukan perkara yang kecil. Wabak merupakan campur tangan syaitan, syayatin, ya, yang dia pun ada, kita kata targetnya untuk membunuh seberapa ramai yang mungkin umat manusia. Salah silap, mohon jutaan kemaafan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'idin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.